Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Hey Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright geng bayang semua, so pada hari ini seperti mana yang geng bayang semua boleh nampak, tajuk pada hari ini berkenaan dengan Gotong Jaya yang terletak di Genting Highland. So boleh dikatakan kisah pada hari ini merupakan kesinambungan kepada kisah pengalaman Shadows membesar di Genting Highland. And Shadows adalah nak kongsi beberapa lagi kisah time Shadows membesar kat sana, and just juga sebagai perkongsian yang ini merupakan konten terakhir untuk perkongsian Shadows membesar di Genting Highland, sebab tak banyak kalau nak bandingkan, banyak memori indah lah daripada memori yang berhantu ni kan. So just nak bagi tahu benda tu ahead lah. So sebelum kita start kisah kita pada hari ini, kepada geng bayang semua yang mana belum subscribe ke Hey Shadows Channel, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga bell notification supaya mana-mana video yang Shadows uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, so Shadows pun tak nak panjangkan lagi intro pada hari ini. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. And seperti biasa, kita intro dulu. Piu. So geng bayang semua, seperti mana yang korang tahu, kisah pada hari ini Shadows akan berkongsikan dengan korang berkenaan pengalaman Shadows membesar dekat Genting Highland dan kisah-kisah seram yang pernah Shadows dengar sepanjang membesar dekat sana. Okay, so adalah beberapa cerita, dan kalau sempat ataupun tengok pada keadaan, Shadows akan kongsikan bonus punya kisah lah. Bonus kan. Okay, so kita mulakan kisah kita yang pertama yang Shadows pernah dengar berkaitan dengan Gotong Jaya. So kepada geng bayang semua yang tak tahu, Gotong Jaya kat mana, tak pernah dengar pun. Yang kita orang tahu Genting Highland je lah. Mana Gotong Jaya ni? Okay, so Gotong Jaya ni boleh dikatakan terletak di kaki bukit. Kaki bukit Shadows harap betul lah tu, kaki bukit. Okay, sebelum sampai ke Genting Highland, korang akan sampai dekat tempat Gotong Jaya. So tempat ni dulu lebih orang kata famous lah, tahun 90-an macam tu kan, awal-awal 2000. Ramai orang daripada yang mana bekerja kat Genting ke ataupun orang yang on the way naik ke Genting ke, diorang akan stop dekat Gotong Jaya. Time tu ada satu hotel nama Sri Malaysia. Shadows tak tahu sama ada still ada ke tak. Rasanya ada lagi kot. Sri Malaysia kat situ. And adalah kedai-kedai makan dan kedai seafood lah. Tiba ada kedai seafood atas bukit. And adalah beberapa tempat-tempat untuk lepak semua benda lah. Bukan macam sekarang. Sekarang dia ada satu lagi tempat lepak-lepak semua. Okay, so, tapi Shadows tak nak cerita lah pasal bab-bab lepak ni. Shadows nak cerita pasal kejadian seram yang berlaku dekat Gotong Jaya ni. So mengikut kisah, benda ni terjadi tahun 90-an macam tu tau. Lewat 90-an macam tu. Kisah ni berlaku pada beberapa staff ataupun pekerja yang kerja dekat Genting Highland. Seperti biasa, bila dorang dah habis shift malam diorang lebih suka lepak dekat satu kedai mamak ni yang terletak di area Gotong Jaya. So diorang akan turun lah dari Genting Highland all the way to Gotong Jaya, yang mengambil masa dalam paling maksimum pun 20 minit lah macam tu, tak jauh pun. So tempat tu environment dia tak adalah nak kata menyeramkan ke apa, sebab memang ramai orang akan lepak kat situ time waktu malam. Cuma beza bila lepas pukul 12 macam tu, kurang sikit. So adalah beberapa staff ni, 2-3 orang macam tu, diorang lepak minum-minum macam tu. And disebabkan salah satu pekerja dekat kedai mamak tu kenal staff-staff yang kerja kat Genting ni, so dia pun berkongsikan beberapa pengalaman time dia kerja dekat kedai mamak ni, semua benda tu lah. So diorang pun sambil lepak, diorang pun dengar lah cerita, and diorang tak sangka rupanya cerita yang diceritakan oleh pekerja mamak tu merupakan satu kisah yang menyeramkan dan juga satu kisah yang misteri tau. Sebab apa? Mengikut kisah yang pekerja yang kerja kat situ, ada satu malam ni di mana diorang bukan nak kata tutup kedai lah. Kedai dia tak silap Shadows 24 jam ke lah. So time tu ada satu momen tu, bila tak ada orang dah, tak ada customer apa sebenarnya kedai, diorang buatlah pembersihan semua benda tu. So si pekerja staff ni, kita bagi nama dia Khalid lah. Khalid dengan lagi seorang ni yang bernama Ramu. So Khalid dengan Ramu ni time tu diorang ditugaskan untuk buang sampah. So macam biasa diorang sapu-sapu semua, kemas-kemas, kutip semua sampah, and nak buang dekat belakang lah. So just nak bagi gambaran, kedai mamak tu terletak di salah satu corner lot tau. Corner lot dekat salah satu bangunan kat situ tau. So bila diorang nak pergi buang, diorang pergi ke bahagian belakang, and belakang tu dia macam ada bukit sikit dan ada apartment tau. And bukit tu dia macam berhutan tau. Dia bukan berhutan tebal ke apa, tapi berhutan sikit lah. And laluan belakang tu memang gelap gila tau.
So bila diorang buang sampah, pada awalnya diorang tak fikirlah hantu ke apa kan. Yelah, bila kau buat kerja, siapa je nak fikir pasal hantu kan. So diorang pun buat kerja macam biasa. Tapi si Khalid dengan Ramu ni diorang plan nak isap okok dulu, nak chill dulu, lepak-lepak kan, isap okok semua. So diorang duduklah dekat belakang tu isap okok. Tengah-tengah isap okok, dan lepas tu si Khalid ni perasan ada satu perempuan tua yang berdiri dekat salah satu dumpster tau. Dia macam dumpster besar yang macam construction punya dumpster tu kan, tempat diorang buang barang-barang construction semua kan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi tong sampah tu ataupun dumpster tu bukan digunakan untuk construction, tapi digunakan untuk buang sampah-sampah yang diorang ada lah, makanan ke apa ke semua dalam tu. So tengah si Khalid dan Ramu ni lepak kat belakang, time tu lah seperti mana Shadow cakap tadi, diorang ternampak ada satu nenek ataupun makcik tua yang berpakaian usang macam tu tau. Dan diorang nampak makcik tu macam gelandangan macam tu lah, okay? Dia tak nampak macam orang yang stay somewhere ke apa. Dia seolah-olah makcik tua ataupun nenek tua tu hanya berdiri dekat kawasan tong sampah tu tau, tak membuat apa-apa. So diorang pun pandang, perhatikan, nak tengok makcik ni sebenarnya apa sebenarnya plan dia. Dia nak buat apa sebenarnya. Dah lewat malam, tadi tu dekat pukul 2, pukul 3 pagi macam tu tau. And memang tak ada orang yang lalu dekat area situ. So diorang perhati. And time tu lah, tengah diorang perhati, sesuatu yang amat mengerikan berlaku tau. So dumpster tu boleh dikatakan agak tinggi tau. And kalau kau nak masuk ke dalam dumpster tu, kau kena panjat masuk tau. And kau tahu lah, panjat nak kena grab, panjat langkah semua benda kan. Apa yang mengejutkan si Khalid dan juga si Ramu ni, tengah diorang usah pakcik ataupun nenek tua tu, tiba-tiba nenek tu lompat dari atas jalan tu, lompat ke dalam dumpster tu seolah-olah macam tak ada apa-apa tau. Macam orang yang jenis sportsman yang lompat tinggi macam tu tau. Dia just terus lompat and masuk ke dalam dumpster tu. Si Khalid dengan si Ramu ni terkejut lah, macam uish, power gila nenek ni kan. So si Ramu cakap, better kita pergi check lah, takut apa-apa jadi kat nenek tu ke apa kan. Dan Khalid cakap, tak payah lah, dah malam je ni, jangan layan lah, buat tak reti je. Ramu cakap, mana boleh, nanti kalau apa-apa jadi nanti satu hal pula. Yang Khalid pun fikir, okey lah, fine lah. Dia pun dengar cakap si Ramu ni, and diorang pun berganjat dari tempat diorang duduk isap okok tu, pergilah dekat dumpster tu. And makin diorang menghampiri dumpster tu, diorang dengar macam bunyi rancak sedang makan tau. Orang sedang makan tau, macam bunyi mengomel macam tu tau. So si Khalid dan juga si Ramu ni dah macam slow down sikit lah perjalanan diorang nak sampai ke dumpster tu, macam risau tau. So Khalid cakap, aku rasa tak payahlah kita pergi dumpster tu, kita belah lah. Dan Ramu ni disebabkan perasaan ingin tahu dia yang teramat sangat. Dia nak tahu apa sebenarnya yang ada dalam dumpster tu. Kenapa nenek tu tiba-tiba lompat dalam dumpster tu, ataupun macam mana boleh lompat dalam dumpster tu. So si Ramu ni pujuklah si Khalid, jomlah kita check kan. Kalau dia pengsan kat dalam tu ke apa kan, bila besok kalau lori sampah datang ke apa, satu hal pula. So diorang pun mendekati dumpster tu. And apabila diorang mendekati dumpster tu, nenek yang ataupun makcik yang diorang nampak tadi, yang berpakaian labu semua benda tu, berubah menjadi seperti satu makhluk yang diorang tak kenal ataupun tak tahu apa makhluk tu tau. Dia seolah-olah macam jerangkung gitu, kurus, keding, dengan rambut kejap separuh ada separuh tak ada. Nampak seperti dia memakan sisa-sisa yang ada kat dalam tu tau. Ramu time tu again dia tak fikir yang benda tu mungkin makhluk halus ke apa. Dia fikir kok memang gelandangan yang cuba nak cari makan tau. Tapi Khalid dah rasa something wrong lah. Bulu roma semua dah meremang lah. Dan Khalid cakap, ini bukan manusia ni, and better kita caw ni. And Ramu malah nak dengar si Khalid. Dia kata, biarlah, kalau Khalid nak balik ke, baliklah, lantak pergi kat dia lah. Si Ramu ni pergi dekat, dan apabila dia mendekati ni, bila dia nampak dengan jelas makhluk tadi pandang ke arah Ramu, Ramu terus terjatuh, tersembam dekat atas lantai tau. And terus berlari ke arah Khalid. And Khalid dah on the way nak balik ke restoran tu tau. And terus dia bagi tahu Khalid, tak manis apa benda yang aku nampak. Memang seram. Memang aku tak expect benda ni tau. Dan Khalid cakap, kau nampak apa? And dia cakap lah apa seperti mana yang Shadow cakap tadi. Dan time awal-awal diorang nampak makhluk tu, tapi makhluk tu pandang Ramu dengan mata yang tajam, and wajah tak nampak langsung seperti manusia tau. Bertaring lah, dengan muka berkedut, dengan nampak macam tulang macam tu. So automatically si Ramu tahu itu bukan manusia, and terus bergegas pulang ke restoran and bagi tahu lah manager, consider macam manager yang jaga tempat tu pada waktu malam tu. And mengikut kisah manager tu, itu adalah perkara biasa mengikut orang-orang yang berniaga dekat situ. Sebab apa, katanya kadang-kadang
dekat area Gotong Jaya tu, dekat bahagian laluan-laluan gelap ke ataupun ada tempat-tempat yang berhutan semua, kebanyakan pekerja ataupun staff-staff yang kerja restoran tu, diorang akan terserempak dengan satu makcik ataupun nenek. Pada awalnya nampak seperti manusia biasa, tapi tiba-tiba bila menghilangkan diri, nenek ataupun makcik tu akan berubah menjadi makhluk yang amat menyeramkan tau. So itulah pengalaman si Ramu dan juga si Khalid time bekerja kat area tu. And Shadows pernah pergi restoran tu ataupun kedai mamak tu. And yes, Shadows tak nafikan dekat belakang tu memang creepy, memang gelap lain macam. And kita cerita benda ni tahun 90-an, time awal 2000 macam tu tau. Time tu tak ada lah nak kata pembangunan yang membesar sangat ke area Gotong Jaya ni. And memang boleh dikatakan, kalau katalah time tengah-tengah malam macam tu, kalau kau jalan seorang-seorang dekat laluan tu, Shadows tak terkejut lah. Kadang-kadang sesilap bukan nenek je nampak, sesilap makhluk-makhluk lain pun ada. Sebab pokok-pokok dia membesar kan. And sesilap bukan nenek ke, pontianak, lansui ke semua ada lah dekat situ. So itu pengalaman ataupun kisah yang pertama yang Shadows kongsikan berkenaan pengalaman Shadows membesar di Genting. Alright, so jom Shadows nak kongsikan dengan korang kisah yang kedua ni. Kisah ni lebih rapat ataupun dekat dengan Shadows. Sebab apa? Kisah ni diberitahu oleh kawan Shadows yang stay dekat Genting View. Seperti mana yang Shadows cakapkan tadi, kisah yang kedua ni dia lebih rapat kepada Shadows sebab Shadows mempunyai seorang kawan yang rapat time Shadows belajar dekat Genting dulu tau, stay dekat Genting. And dia ni stay dekat area Genting View. Okay, kebanyakan orang yang mana tak tahu Genting Highland sangat, yang hanya tahu puncak, Genting View ni terletak sebelum Gotong Jaya. Okay, so kiranya time korang nak naik tu, dekat area-area di mana sekarang yang ada Petron, Starbucks dengan apartment semua tu, dekat belakang tu sikit ada Genting View. Genting View ni kira macam ada apartment, rumah-rumah orang kaya lah dekat area situ lah, yang mana stay kat situ. And salah satu kawan Shadows ni, dia memang boleh dikatakan orang-orang berada lah. Dia seorang lelaki Cina. Shadows namakan dia Jeremy lah. Bukan nama sebenar, Jeremy. So si Jeremy dengan Shadows ni memang dah kawan lama dah, since dari kecil sampailah sekarang ni still ada lah on and off contact lah. Tapi dah lama lah Shadows tak jejak rumah dia yang dekat Genting tu. And time ni, benda ni berlaku time Shadows baru habis SPM macam tu tau. And Shadows habis SPM dekat KL. And time tu dia ajak lah Shadows untuk pergi ke rumah dia. Dia kata nak buat reunion macam tu lah, nak panggil semua kawan-kawan yang pernah belajar dekat Genting untuk berjumpa lah setelah sekian lama tak berjumpa semua benda tu kan. So Shadows pun okey lah, pergilah dekat rumah dia, stay dekat situ 2 malam. And rumah dia tak ada apa-apa pun, tak ada isu. Tapi kawan si Shadows ni, si Jeremy ni, dia ada satu lagi rumah dekat mana area rumah dia. Okay, satu lagi rumah yang sentiasa kosong. Rumah tu tak didiami oleh sesiapa tau. And Shadows pernah tanya Jeremy, kalau rumah tu tak didiami sesiapa, kenapa kau tak buat macam homestay ke ataupun something like that lah. Tapi walaupun pada time tu homestay bukan satu benda yang in trend lagi lah, sedang cerita macam tu. Tapi Shadow cakap lebih kurang macam tu lah, kenapa tak buat macam sewa kat orang ke apa ke, at least dapatlah side income or something like that lah. So si Jeremy cakap yang rumah tu dia kata ada problem sikit. Dan Shadow fikir mungkin problem pipe ke, problem heater ke apa ke lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi mengikut kisah si Jeremy ni, rumah tu katanya ada sesuatu yang stay dekat dalam rumah tu. And bagi Shadows, bila Shadows dengar benda ni daripada Jeremy sendiri, Shadows macam tak percaya. Sebab member Shadows ni, dia jenis yang tak percaya dengan benda-benda makhluk halus, makhluk gaib ni semua. Dia tak percaya tau. Bagi dia tu semua benda-benda yang merapu lah, sedang cerita macam tu. Tapi for some reason, dia kata yang rumah tu, tiap kali dia pergi kat rumah tu, dia rasa lain macam tau. Dia macam ada satu vibe ataupun aura yang berada dalam rumah tu yang rasa tak senang lah. Tak tenang lah, sedang cerita macam tu, tak tenang. Dan Shadow cakap ok lah, fine son, since dia tak nak buat apa-apa dengan rumah tu, dan kita orang pun plan macam biasa lah, mana nak buat reunion party semua benda tu kan. Dan barulah lepas tu si Jeremy cakap yang reunion party tu dia bakal buat dekat rumah yang dia kata kan ada something. Dan Shadow pun cakap, kau gila ke apa nak buat party dalam rumah tu? Kau kata ada benda dalam rumah tu tau. Dan Jeremy cakap dia ada certain bahagian dalam rumah tu yang ada makhluk yang suka kacau tau. And tempat yang dia nak buat reunion ni dekat ruang tamu. And bila dia kata nak buat party kat situ, dia bagi tahu Shadows dengan satu syarat, which dia end up bagi tahu dengan semua geng-geng Shadows yang lain. Syarat dia is that tak boleh ke bahagian dapur. Itu yang dah macam
apa hal pula tak boleh bahagian dapur kan. Dan Shadows cakap ni kalau makan-makan nak basuh tangan semua mana. Dia kata kena keluar rumah, ada satu pipe dekat luar rumah tu, basuh tangan dekat situ. Shadow macam pelik lah kan. Dan lepas tu kalau pinggan mangkuk semua nak basuh macam mana. Tak apa, angkat daripada rumah tu pergi ke rumah dia kan. Dalam kira tak sampai, tak jauh mana pun, ibarat macam jalan berapa meter lah, dalam 100 meter macam tu lah jarak dia. So Shadows pun cakap, weh, ceritalah sikit apa yang ada kat dapur tu kan. So sebelum reunion party ni start kan, sebelum member-member lain semua datang, si Jeremy ni pun bagi tahulah dekat Shadows kenapa dekat bahagian dapur tu tak boleh pergi tau, ataupun ditutup lah. Sebab laluan nak ke dapur tu ada pintu, and pintu tu ditutup. So mengikut kisah kawan si Shadows ni, dia katakan yang ada sekali ni time tu mak dia nak bersihkan rumah tu sikit lah, nak bersihkan rumah, nak simpan pinggan mangkuk yang ada dekat area dapur. So on the way mak dia nak masuk dalam rumah, time tu mak dia berada dekat kawasan ruang tamu tau. So bila mak dia nak menghala ke arah dapur, time tu lah mak si Jeremy ni dengar seperti ada pergerakan di dalam dapur tu, macam ada orang kat dalam dapur tu. And mak Jeremy time tu dah rasa risau dah, fikir kot pencuri ke apa ke. Tapi at the same time mak Jeremy fikir untuk pencuri masuk ke area situ, which Shadows pun agree sikit lah, okay, tapi kalau pencuri dah masuk, still masuk juga kan. Tapi based on apa yang Shadows tahu ataupun lokasi rumah tu, security memang ketat. Kau tak boleh nak masuk sesuka hati macam tu. Adalah access card lah, apa semua bagai lah, standard lah security area kan. So mak si Jeremy ni beranikan diri buka pintu menghala ke arah dapur, and nak check lah siapa yang ada kat dalam. And bila dia buka, dia tak nampak pun ada apa-apa kelibat yang berada dekat kawasan dapur tau. Tapi mak Jeremy yakin yang dia dengar sesuatu bergerak-gerak di dekat dalam kawasan dapur tu. So apabila mak Jeremy ni masuk ke dalam, and mak Jeremy tak nampak apa-apa, tak dengar apa-apa dah, dia pun sambung lah buat apa yang dia nak buat. Dia bersih lah kawasan sinki, nak ambil lah semua pinggan mangkuk yang ada kat dalam tu untuk pindah ke rumah yang lagi satu tu. And tengah dia pindah, so just nak bagi gambaran tempat yang mak Jeremy sedang basuh, contohlah ni kawasan sinki, belakang tu dalam beberapa meter yang tu ada bilik store tau. And tengah si mak Jeremy ni basuh pinggan semua benda tu, mak Jeremy terdengar bunyi ketukan pintu bilik store tu tau. And terus ibarat macam jantung mak Jeremy ni terjatuh macam tu bila dia terdengar bunyi ketukan tu. Sebab apa? Bila mak Jeremy fikir balik, memang dia seorang saja yang berada dalam rumah tu. Siapa lagi yang ada dalam rumah tu kan? So again, mak Jeremy ni beranikan diri untuk buka pintu store, nak tengok apa yang ada kat dalam. And alangkah terkejutnya apabila mak Jeremy buka pintu tu, dalam keadaan gelap bilik storeroom tu, mak si Jeremy ni tak payah nak cari switch untuk buka lampu semua benda tu. Sebab apa? Di belakang storeroom tu, mak Jeremy nampak seperti ada satu lembaga, nak kata besar tak adalah, besar mana, bermata merah, bernyala macam tu tau, sedang memerhati mak Jeremy tau. Mak Jeremy pada time tu tak tahu nak fikir apa, fikir kot beruang ke apa, tiba-tiba mak beruang, binatang ke apa. Mak Jeremy terus keluar daripada rumah tu tau. And mengikut perkongsian yang kawan Shadows cerita ni, si Jeremy cerita ni, mak si Jeremy ada panggil lah beberapa sami, mengikut kepercayaan orang lah, beberapa sami untuk datang ke rumah tu untuk menghalau makhluk tu. Tapi for some reason makhluk tu terlalu kuat sampai end up Tok Sami yang datang ke rumah tu tak berjaya menghalau hantu tu. End up diorang pula yang terkena gangguan, ada dari segi kerasukan lah, and benda tu start baling barang lah, macam-macam lagi lah. So end up rumah tu just terbiar macam tu, okay, tak ada penghuni ke apa. Tapi so far based on apa yang kawan Shadows ni, si Jeremy ni bagi tahu, tak ada apa-apa gangguan. Kira kalau lepak dekat bahagian ruang tamu tau, dekat area situ je, for some reason dekat area situ je, makhluk tu tak pergi kat situ. Nasib baik malam tu time reunion party tak ada lah pula dengar bunyi pelik-pelik. Tapi yelah, disebabkan bising kan, semua sembang lah, apa ada muzik lah semua bagai. So kemungkinan besar kita orang semua tak dengar. Mungkin ada macam pergerakan ke apa, Shadows tak tahulah, sebab sepanjang Shadows kat sana tak ada pula kena apa-apa gangguan pelik ke apa lah. Tapi disebabkan macam Shadows cakap tadi, disebabkan bunyi bising and everything all, so mungkin kita orang semua terlepas dengar lah benda tu. Mungkin benda tu adalah kacau-kacau ke apa kan, kita tak tahu kan. Benda tu kalau nak mengganggu lain macam kan. Tapi Alhamdulillah sepanjang Shadows kat sana tak ada apa-apa gangguan kat situ tau. Tapi yelah,
mengikut kepercayaan kita yang beragama Islam ni, rumah yang dibiarkan kosong memang tak terkejutlah kalau ada makhluk yang berada dekat dalam yang stay in that house for free. So macam Shadows cakap tadi, dah lama juga Shadows on and off lah konteks si Jeremy ni. Yang Shadows pun dah lama tak pergi rumah dia dekat sana, and tak tahulah sama ada dia dah jual ke rumah dia yang dekat sana ataupun dia still maintain. Itu Shadows tak dapat nak kenal pastikan lah. Tapi apa yang confirm is that rumah tu yang memang dibiarkan kosong memang menyeramkan. Vibe dia memang lain macam lah. Even though time reunion party tu tak start pun lagi, time Shadows jejak masuk nak start set up semua benda tu, memang ada satu vibe yang kurang menyenangkan bila berada di dalam rumah member Shadows ni, si Jeremy ni tau. So again, si Jeremy tak adalah mengalami apa-apa pengalaman yang menyeramkan macam tu, tapi hanya mak dia sahaja yang mengalami momen ataupun insiden yang menyeramkan. So begitulah kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Simple as pimple. Sebab apa Shadows tahu ramai yang lepas ni dalam pukul 10.30 jam tu ada bola kan, Malaysia lawan siapa, lawan Bahrain. Maaf lah Shadows tak tengok bola, so Shadows mungkin terlepas pandang. So again, Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Shadows minta maaf sekiranya dah lambat ataupun dah delay sikit lah video Shadows ni. Ya, tapi Alhamdulillah berjaya juga mengeluarkan 2 video untuk minggu ni. So again, seperti biasa, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel. Tanda sokongan korang kepada Shadows. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye, geng bayang semua. Peace.